Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya kasihi Pengetua SMK Permata Jaya, Encik Abdul Razak bin Hamid, Penolong Kanan Pentadbiran, Penolong Kanan HEM, Penolong Kanan Kurikulum, Penolong Kanan Pendidikan Khas, guru-guru kanan, guru-guru dan pelajar yang dikasihi sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Makdis kerana menjemput saya untuk memberikan tazkirah pada pagi ini. Tajuk tazkirah yang akan saya sampaikan pada pagi ini ialah Islam dan teknologi. Sejarawan dunia dan ulama tafsir Imam Al-Tabari yang menjelaskan peristiwa penuh bersejarah turunnya Nabi Adam alaihi salam dari syurga di bahagian awal karyanya Ta'rikh Al-Rusul wal Muluk, sejarah Rasul-Rasul dan Raja-Raja, meriwayatkan andas penyepit, batu asah dan tukul diturunkan bersama Nabi Adam. Apakah manusia berevolusi untuk menggunakan teknologi ataupun teknologi itu berevolusi untuk kegunaan manusia? Peristiwa yang diabadikan Imam Al-Tabari ini menimbulkan keasalan teknologi sebagaimana manusia datang dari Tuhan. Begitu juga teknologi sentiasa menemani manusia sepanjang sejarahnya. Apatah lagi, ia menekankan peranan Nabi Adam alaihissalam bukan hanya sekadar leluhur seluruh umat manusia, bahkan pembina tamadun yang pertama. Ini menunjukkan dengan jelas bahawa Islam meraihkan evolusi teknologi dan merupakan bid'ah yang digalakkan. Dewasa ini dapat kita lihat teknologi berkembang dengan sangat pesat dan pantas, memudahkan setiap kerja manusia yang dahulunya merupakan sesuatu yang sukar untuk dilakukan. Saya ingin fokuskan pada teknologi yang tidak lagi dapat dipisahkan dengan kita, sehingga hampir semua orang di Malaysia, tidak kiralah umur muda, tua, kanak-kanak ataupun bayi sekalipun, menggunakan teknologi ini. Teknologi ini ialah telefon pintar dan juga gadget. Tidak dinafikan dengan adanya teknologi ini, pelbagai perkara dapat dibuat dengan mudah, di mana dahulu jika kita ingin menghubungi rakan atau keluarga, kita kena bersusah payah menulis surat, perlu keluar mencari telefon awam, dan mungkin ada yang pasang telefon menggunakan kabel di rumah masing-masing. Dan dapat kita lihat pada awal 2000, teknologi semakin berkembang sehingga munculnya telefon bimbit dan yang terkini telefon pintar. Tanpa perlu bergerak, tekan sahaja aplikasi WhatsApp, terus kita boleh menghantar mesej atau pesanan suara. Malah boleh menggunakan video call untuk melihat muka orang yang kita telefon. Sebarang urusan sangat dipermudahkan dengan wujudnya telefon pintar. Telefon pintar juga mempunyai kemudahan internet yang membolehkan semua urusan dilakukan secara dalam talian. Dapat kita lihat kini pembelajaran secara maya. Platform pembelajaran ini digunakan secara menyeluruh di seluruh dunia ketika manusia sedang berdepan dengan wabak coronavirus. Dakwah Islam juga dapat disampaikan dengan mudah menggunakan teknologi internet. Ini menunjukkan betapa teknologi telah memudahkan kita untuk melakukan pelbagai perkara dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, di sebalik kebaikan teknologi ini, terdapat kesan negatif yang kini semakin membarah dalam umat Islam di Malaysia, tanah air tercinta ini. Telefon pintar yang membolehkan orang berhubung tidak kira masa dan di mana sahaja telah memberikan kesan kepada masalah sosial yang dilihat semakin hari semakin teruk. Statistik pada tahun 2019 menunjukkan seramai 51,000 anak luar nikah telah dilahirkan, yang bersamaan dengan 150 bayi sehari.
dan kebanyakannya berpunca daripada media sosial dan telefon pintar. Bayangkan betapa perkara yang dahulunya sesuatu yang jarang sudah menjadi perkara biasa di masa kini. Ini merupakan perkara yang serius dan perlu diambil berat. Media sosial dan telefon pintar merupakan penyumbang terbesar pada keruntuhan sosial remaja, pelajar-pelajar terutamanya. Terdapat kajian dijalankan di kalangan kanak-kanak dan remaja berumur antara 10 hingga 17 tahun mendapati 80% telah mencari bahan pornografi dengan sengaja menggunakan telefon pintar. Ternyata teknologi telefon pintar ini jika disalahgunakan membawa kesan yang sangat buruk kepada masyarakat, remaja terutamanya. Zina adalah salah satu perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina adalah salah satu dosa besar setelah syirik dan membunuh. Hal ini diterangkan dalam surah Al-Furqan ayat 68. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Oleh itu, perkara ini perlu mula dibendung segera sebelum ianya semakin parah untuk generasi akan datang. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak supaya menggunakan telefon pintar secara sihat. Had penggunaan teknologi ini adalah penting supaya ditetapkan untuk keseluruhan keluarga, bukan hanya untuk anak-anak. Ibu bapa pun kena kawal penggunaan telefon pintar kerana kita merupakan role model kepada mereka. Terapkan nilai-nilai Islam dalam diri anak-anak dan diri masing-masing supaya tidak hanyut dalam arus teknologi ini. Perbanyakkan bacaan Al-Quran, menonton video ceramah dan sebagainya sebagai pendinding dan penguat iman kita dari melakukan maksiat. InsyaAllah kita dihindarkan daripada maksiat. Kesimpulannya, teknologi membawa banyak kebaikan kepada manusia, tetapi jika disalahgunakan, ianya akan membawa keburukan dan menjerumuskan kita ke lembah neraka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.